Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 2 KBC akan membentangkan tentang pandangan Sokrates tentang konsep kebenaran. Berikut merupakan ahli kumpulan 2. Yang pertama iaitu saya, Adrina Hazra binti Ali. Seterusnya ialah Muhammad Arif bin Hamzah, Anis Akilah binti Alias, Muhammad Ikmal bin Mustafa, dan yang terakhir ialah Farah Aisyah binti Abdul Aziz. Baiklah, sekarang saya Farah Aisyah akan membentangkan latar belakang kajian. Tujuan pengkaji membuat kajian ini ialah untuk menerangkan latar belakang Sokrates, mengkaji perbezaan pendekatan terhadap definisi kebenaran dan menjelaskan kaedah Sokrates menentukan kebenaran. Seterusnya, masalah kajian ini dilakukan untuk mengetahui perbezaan pendekatan terhadap definisi kebenaran dan mengkaji kaedah Sokrates dalam menentukan kebenaran. Di samping itu, objektif kajian ini yang pertama ialah untuk menerangkan latar belakang Sokrates, yang kedua untuk mengkaji perbezaan pendekatan terhadap definisi kebenaran, dan yang ketiga untuk menjelaskan kaedah Sokrates dalam menentukan kebenaran. Oleh itu, skop kajian ini tertumpu kepada ahli falsafah pertama yang berasal daripada Athens, iaitu Sokrates. Kajian ini membincangkan pandangan Sokrates tentang konsep kebenaran, iaitu dari segi perbezaan dalam mendefinisikan kebenaran dan kaedah yang digunakan pakai Sokrates dalam menentukan kebenaran. Bahagian seterusnya adalah metod kajian. Metod kajian adalah suatu kaedah yang digunakan untuk melaksanakan kajian ke atas subjek kajian yang tertentu mengikut disiplin yang teratur. Kajian yang dijalankan oleh kami adalah menggunakan kaedah kajian kualitatif. Pendekatan kualitatif ialah prosedur penyelidikan yang menghasilkan data gambaran yang boleh diamati tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung kepada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berkait rapat dengan orang-orang yang dalam bahasa dan peristilahannya. Kajian ini juga menggunakan sumber daripada bahan-bahan internet dan juga bahan-bahan ilmiah yang boleh diakses seperti buku, jurnal dan yang berkaitan dengannya. Objektif pertama kajian ini ialah latar belakang Sokrates. Sokrates merupakan ahli falsafah yang pertama yang berasal dari Athens. Beliau lahir pada tahun 470 sebelum Masihi dan meninggal pada tahun 399 sebelum Masihi. Bapa Sokrates merupakan tukang batu manakala ibunya ialah seorang bidan. Isteri Sokrates bernama Xanthippe dan mempunyai 3 orang anak. Sokrates merupakan seorang askar dan beliau merupakan seorang pahlawan yang handal di dalam peperangan. Pada zaman Sokrates, terdapat banyak golongan sofis. Sofis ialah golongan yang tidak mementingkan kebenaran hakiki sesuatu perkara, melainkan apa yang menguntungkan mereka sahaja. Doktrin bagi golongan sofis ialah manusia adalah pengukur kepada semua perkara. Hal ini, Sokrates tidak menerima doktrin yang disampaikan oleh golongan sofis kerana ia boleh menghancurkan sistem nilai dan spiritual masyarakat. Oleh itu, Sokrates berusaha untuk memadamkan pengaruh ini sehingga beliau terkorban dalam usahanya itu. Sokrates tidak meninggalkan apa-apa jenis penulisan dan beliau hanya diceritakan oleh penulis-penulis yang sama zaman dengannya, contohnya seperti Plato. Tulisan berbentuk dialog banyak dihasilkan oleh Plato dan watak utama dalam dialog itu ialah Sokrates. Melalui dialog itu, Sokrates diceritakan sebagai seorang yang sangat beretika, tajam otak dan mempunyai nilai yang tersendiri. Idea popular yang disampaikan oleh Sokrates antaranya ialah idea mengenai agama. Sokrates juga mengusulkan doktrin universalisme dan idea berakhlak tinggi sama dengan kebijaksanaan. Seterusnya saya akan bincangkan berkenaan perbezaan pendekatan terhadap definisi kebenaran, mana saya akan jelaskan tentang konsep keadilan Sokratik dan juga rasionalisme Sokrates. Untuk konsep keadilan Sokratik, Sokrates merumuskan bahawa keadilan itu dapat dicapai apabila kerajaan dan rakyat berlaku persefahaman antara mereka berdua
Yang tegasnya keadilan akan tercipta apabila rakyat berpuas hati dengan pihak kerajaan apabila menjalankan tugas dengan baik. Mula-mula bagi Plato, keadilan ini hanya terdapat dalam buku perundangan, dan istilah keadilan yang dirumuskan oleh Plato ialah satu kata yang diambil daripada bahasa Yunani yang bermaksud lebih luas dengan merangkumi moral individu dan sosial. Perbandingan antara dua tokoh ini dapat dilihat di mana Aristotle beliau membahagikan keadilan kedua bentuk, iaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Di mana distributif lebih kepada keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, dan korektif pula lebih kepada keadilan untuk menstabilkan status quo. Socialism Socrates, seperti yang kita tahu, Socrates merupakan ilmuwan dalam ilmu mantik, dan pelbagai kaedah yang Socrates wujudkan dalam ilmu mantik ini yang menggunakan kaedah logik akal bagi menentang kesesatan. Pada asalnya ilmu socialism ini dicipta bagi menentang sofism yang terwujud pada golongan sofis, di mana mereka berguru dengan guru falsafah tetapi telah dipengaruhi oleh golongan Protagoras, yang mana golongan Protagoras ini sudah terpesong daripada istilah kebenaran. Bagaimanapun perkara ini jadi semakin teruk apabila munculnya golongan Neo-Sofism, di mana golongan ini bukanlah kelompok yang berhujah untuk menjadi kebenaran, tetapi lebih kepada bagi menyebarkan kekeliruan kepada masyarakat. Seterusnya, kaedah Socrates menentukan kebenaran ada dua. Yang pertama ialah kaedah Sokratik, yang kedua ialah jauh daripada skepticism. Kaedah Sokratik untuk menentukan kebenaran. Socrates menggunakan kaedah dialog, iaitu percakapan. Socrates biasanya memulakan dialognya dengan ungkapan yang kemudian menjadi terkenal. Saya tahu bahawa saya tidak tahu apa-apa. Terutama seringkali Socrates berdebat dengan Protagoras, ahli falsafah canggih. Protagoras percaya bahawa kebenaran adalah konsep subjektif, bahawa baginya Protagoras kebenaran ada dalam satu perkara dan untuk Socrates yang lain. Kemudian Socrates mula membantah satu persatu hujah-hujah ahli sufi terkenal itu sehingga Protagoras mengakui anda benar Socrates. Menurut sezamannya, Socrates mendekati dialog dengan ironi halus dan begitu mampu meyakinkan para pembaca mengenai kebenaran fenomena ini atau bahawa mereka sendiri mula menganggapnya benar, seperti dalam kasus Protagoras. Kaedah Sokratik untuk menentukan kebenaran dalam perselisihan adalah baru dalam falsafah kuno. Kini, pengetahuan itu sendiri menjadi subjek kognisi. Falsafah Sokratik tidak berkaitan dengan keberadaan seperti pada pendahulunya, tetapi dengan pengetahuan tentang keberadaan. Kaedah Sokratik juga dipanggil perbahasan Sokratik. Adalah salah satu cara untuk berdebat antara dua orang dalam cara yang kooperatif untuk merangsang pemikiran kritis dalam kedua-dua individu. Iaitu kaedah ini diperhatikan apabila dua orang bertanya soalan masing-masing untuk mempromosikan tindak balas. Ia adalah salah satu kaedah yang dialektik, sepenuhnya berdasarkan kepada soalan-soalan yang dipersoalkan. Objektif kaedah Sokratik atau dialog Sokratik bukanlah untuk memberi jawapan kepada soalan orang lain, tetapi untuk memihak bahawa orang ini mungkin dapat memperdalam jiwa dan refleksi mereka sendiri supaya perkembangan ini menjadi pengetahuan sendiri. Jadi, perkara utama dalam kaedah ini ialah penggunaan soalan jenis induktif, menggunakan sumber sendiri dalam arah yang dikehendaki. Mengenai jenis soalan yang dipersoalkan, mereka cenderung agak mudah berdasarkan 3 zarah utama: apa, bagaimana dan untuk apa. Dan yang kedua ialah jauh dari skepticism. Skeptis membawa makna individu yang ragu-ragu pegangan atau menimbulkan soalan-soalan. Seorang yang skeptis akan mengatakan bahawa tidak ada kebenaran. Seorang ahli fahaman akan mengatakan bahawa segala sesuatu yang bermanfaat bagi orang itu sendiri harus dianggap kebenaran. Tetapi Socrates memiliki arah yang berbeza, bertentangan dengan kecanggihan dan jauh dari skepticism. Oleh kerana itu, dia tidak menganggap kebenaran sebagai konsep yang eksklusif subjektif. Menurut Socrates, setiap orang dapat memiliki idea sendiri mengenai konsep tertentu, tetapi kebenarannya sama untuk semua orang. Menurut ajaran Socrates, kebenaran mutlak terbentuk dari serangkaian kebenaran relatif.
Socrates mencadangkan kaedahnya sendiri untuk menentukan kebenaran. Intinya adalah untuk mencari perjangkahan dalam pidato para pembacanya. Untuk melakukan ini, dia memulai dialog dan berdebat, mengemukakan lebih banyak hipotesis baru yang membantah pendapat para pembacanya. Hasilnya adalah kebenaran. Socrates tidak mengarang uraian-uraian tentang filsafat, tetapi ia langsung menerapkan filsafatnya melalui dialog-dialog dengan orang lain. Socrates bersifat kritis, tidak menerima begitu sahaja pengandaian-pengandaian yang telah dipercayai umum. Ia mempersoalkan garis-garis dan isi pendidikan yang tradisional dan tetap. Dengan bersikap sebagai seorang skeptikus, ia hendak meneliti apakah pendapat seorang mempunyai konsensitif intent atau tidak. Untuk kesimpulannya, di sini kita dapat lihat, kita dapat mengetahui tentang pandangan Socrates terhadap konsep kebenaran. Selain itu, untuk menerangkan juga latar belakang Socrates dan juga mengkaji perbezaan pendekatan terhadap definisi kebenaran. Selain itu, kami juga berharap agar kajian seterusnya dapat dilakukan dengan metod yang lebih meluas lagi, agar lebih luas kajian ini, agar kajian ini dapat menjadi satu rujukan yang berguna buat generasi yang seterusnya. Sekian, terima kasih.